penduduk berisiko dijangkiti COVID-19 di Sarawak digalakkan untuk mengambil suntikan vaksin dos penggalak kedua COVID-19 sebelum sambutan Hari Gawai Dayak pada awal Jun depan. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kun Hian berkata, pengambilan dos penggalak kedua itu penting memandangkan sambutan perayaan Gawai nanti dijangka akan melibatkan banyak aktiviti keramaian. Ujar beliau, mereka yang digalakkan mengambil dos penggalak kedua adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas, manakala bagi mereka yang berusia 12 tahun ke atas pula, hanya individu berisiko tinggi sahaja disarankan untuk mengambil suntikan tersebut. Kerajaan menggesa golongan pencari pekerjaan untuk menjadikan sektor pelancongan khususnya perhotelan sebagai pilihan utama. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, beliau menggalakkan warga tempatan untuk menceburi bidang dalam sektor tersebut yang sedang pulih semula pasca pandemik COVID-19. Jelasnya, peluang itu perlu direbut warga tempatan sebelum ia dibuka kepada pekerja warga asing. Kesungguhan dan keprihatinan Kerajaan Sarawak yang diterajui Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pembangunan negeri hingga ke hari ini membuatkan pihak pembangkang kekeringan idea. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, ini kerana wakil rakyat yang dipilih telah memikul amanah rakyat dengan sebaiknya dan usaha pembangunan yang dibuat bukan sekadar tindakan bermusim. Sarawak akan menggabungkan 4 entiti pengurusan sumber air serta bekalan air paip di negeri ini untuk menjadi satu entiti baharu. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, 4 entiti tersebut adalah Lembaga Air Kuching KWB, Lembaga Air Sibu SWB, Lembaga Air Kawasan Utara LAKU dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALP. Julaihi berkata, pihaknya berhasrat untuk menubuhkan satu entiti sahaja bagi pengurusan sumber air dan bekalan air paip di negeri ini untuk meningkatkan lagi kecekapan selain menyeragamkan keseluruhan pengurusannya. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di seluruh negara menunjukkan peningkatan yang ketara dengan 28,957 kes dilaporkan bagi tempoh antara Januari lepas hingga 13 Mei 2022 berbanding hanya 4,239 kes sahaja bagi keseluruhan tahun lepas, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun beliau berkata, Kementerian Kesihatan KKM sudah menjangkakan peningkatan itu berikutan pembukaan semula semua sektor ekonomi termasuk pengoperasian kembali sektor pendidikan secara bersemuka selain taska dan tadika. Sehubungan itu, beliau menasihatkan ibu bapa perlu untuk sentiasa berwaspada terhadap penularan kes itu.